Dari segi harga tu kita tak boleh nak kawal lah. Kau pernah beli kari pap oksigen tu? Pernah. Tapi ada yang sedap juga. And then saya dapat komplain dan dikata kecewa kenapa saya bagi puff angin. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat malam, selamat kembali untuk menonton podcast Wirausahawan bersama-sama dengan saya Aman Fitri. Masih tiada Rats Muhammad bersama-sama dengan saya. Jadi tuan-tuan dan thank you so much yang dah follow podcast Wirausahawan ni. Thank you so much yang mana sentiasa konsisten, yang komen, berikan feedback kepada kami. Apa orang kata, konsep macam mana nak kita bawakan, dan siapa klien yang ingin kita invite, industri apa dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada anda yang menjadi penonton setia di YouTube Azizan Osman untuk podcast Wirausahawan ni. Tetapi berlainan sikit kalau anda tengok environment saya dekat luar. Ini adalah edisi Ramadan dan hari ni kita masih lagi berpuasa. Tuan-tuan dan puan, masih lagi istiqamah, alhamdulillah. Daripada anda yang masih lagi berpuasa, tahniah saya ucapkan kepada anda. Bulan puasa ni kena puasa penuh, especially bagi yang jejaka-jejaka, yang wanita. Mungkin dia ada hari-hari cuti dia, tapi yang jejaka, there's no excuse untuk anda berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi untuk podcast Wirausahawan ni masih lagi sama, walaupun kita tukar konsep edisi bulan Ramadan, tetapi dia punya konsep masih lagi sama, narration dia masih lagi sama. Saya masih lagi bersama-sama dengan tetamu jemputan saya. Ada dekat sebelah saya ni, Tuan Mio ada bersama-sama dengan saya daripada Kek Malaya. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin Tuan Mio nak perkenalkan diri dulu. Boleh tuan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Ashraf bin Nur Bashar. Saya merupakan general manager lah kepada Kek Malaya. Kek Malaya, kita jual kek tuan. Jual tapi kek, kek kita special RM25 tuan. Awak tak bawa pun hari ni, boleh kita buka puasa awal. So dah berapa lama sebenarnya Kek Malaya ni? Alhamdulillah ini nak masuk tahun yang kelima insyaAllah. Tahun yang kelima? Ya, betul. Terima kasihlah datang podcast ni panas-panas, santai, bawah pokok. Terima kasih je jemput saya. So kita bawa Tuan Mio ni daripada Kek Malaya ni, mungkin nak bercerita sikit tentang edisi Ramadan. Kadang-kadang ada ke bulan puasa orang cari kek ke orang tunggu raya je? Kadang-kadang orang kata bulan puasa ni lubuk emas bagi semua peniaga. Tapi ada yang kata tak semualah yang menjadi lubuk emas. Tapi kalau bagi kek sendiri, tuan bukan jual kat di pub yang orang jual kat bazar Ramadan, hari-hari boleh makan kan. You dalam industri kek, apa you nak cerita pasal industri kek? Okey, sebenarnya industri kek ni sebenarnya dia dah jadi macam makan ruji. Sebab secara logiknya setiap hari kita tahu ada orang lahir. Betul? Wow, betul. Dan setiap hari akan ada hari jadi. So kemungkinan kek ni untuk pupus memang jauh sekali. Kecuali kalau manusia pupus lah. So cuma bila bulan Ramadan ni dia akan ada pertukaran trend lah. Mana pemakanan orang akan bertukar. Orang akan lebih pergi ke bazar Ramadan untuk dia cari sebenarnya nak rasa di emosi je sebenarnya kan, keseronokan pergi kan. Kita ada cabaran sikit di bulan puasa lah, kalau konteks kedai kek. Macam kami kedai kek, di bulan Ramadan ada orang membeli kek tapi jumlah dia akan berkurang sikit lah. So kita comes dengan pelbagai jenis tawaran sampingan, seperti kita akan bawa kek-kek yang boleh dimakan bersama, macam moreh, macam dessert punya konsep lah. Kita tak marble cake ke apa. Ya, betul. Kan? Betul. Dia bukan kek, kita tak fokus pada kek, whole cake untuk bulan puasa. Celebration, tidak. Ya. Tapi dia still akan jalan, tapi kita kena comes dengan benda-benda lain yang boleh tampung lah. Contoh cookies, nak dekat raya nanti. Tapi selepas raya dia akan boom balik lah. InsyaAllah. Sebab tu saya cakap, tak semua industri akan booming pada bulan puasa. Dia ada industri yang akan slow down sedikit, tapi kalau dengan strategi yang betul, kempen yang betul, masih lagi boleh maintain sebenarnya. Betul tak? At least kita dapat maintain, kita tak rugilah. Kita tak nak perkataan rugi tu je sebenarnya. Betul. Sebab itulah saya rasa you memilih untuk belajar juga. Betul. Amat betul. Tadi kita ada cerita-cerita juga sebelum kita start recording podcast ni. Perjalanan you dengan Richox adalah bermula daripada kru. Yes. Even sebelum kru pun saya dah pernah attend kelas lah. Wow. Okay, kita cerita tentang macam mana you boleh nak jadi kru Dr. Azizan Osman pada waktu ketika itu. Yes. Okay.
dia bermula apabila kita pergi kelas lah. Kita akan attend kelas kan. Dan kita akan nampak manusia-manusia hebat ni sebenarnya berduduk di tepi-tepi tau. Dia berdiri aja, dia Kaki kanan dewan tu. Ya, betul, betul. Masa dulu memang ramai kru yang pakai vest warna biru kan. So kita tertanya-tanya tau, "Oi, dia orang ni siapa?" Sebab Dok pernah cerita yang menjaga korang ni semua ni, dia orang ni juga usahawan. Dah ada usahawan yang berjaya dia. Wow, saya kata, "Oi, dia punya level of contribution tu, dia pergi kru ni kita tak bayar tau, kita free." Memang khidmat kepada volunteer guru. Kan? Yes, volunteer punya kerja lah, job. So dia menjadi macam satu inspirasi. Aku pun nak jadi dia lah. Bila kita masuk kelas Dok ni, dia selalu memberi pada orang lain. The more you give, the more you get. The more you get kan. So itu antara benda yang kita nak buat lah. And then kenal pula dengan, bila dah start kenal kru, dan dia orang pun masuk kelas kan. Dan tanya macam mana, dia orang kata, "Oh, boleh macam ni." So kita follow. Tapi once kita dah pergi, dah addicted tau. Addicted Ya, setiap kelas semua nak pergi. Berebut-rebut bagi nama. Nak jadi volunteer. Betul. So itulah startnya saya jadi kru. And then lama saya jadi kru selepas tu lah. Wow. Alhamdulillah. Saya jarang-jarang ada peserta titanium ataupun Spire yang sama-sama duduk sebelah dengan saya bercerita tentang saya kru dulu. Saya cuba memahami ni daripada seorang kru lepas tu menjadi seorang usahawan yang berjaya. So perjalanan dia memang macam tu lah, you dengar. Tapi waktu tu memang tuan dah start buat bisnes apa pun sebenarnya kan? Masa tu saya dah start bisnes, tapi kita biasalah bisnes bila mula kecil-kecilan dari rumah. Tapi kita kena ada sumber inspirasi, sumber motivasi. So bila kita get along dengan grup-grup kru ni memang high motivation. Malah kita start bekerja, job dia start even dalam 5.30 kita dah kena ada kat Dewan biasanya. Betul. Dan kita meninggalkan Dewan dalam pukul boleh katakan sejam selepas. Tapi esok pagi kita akan repeat benda yang sama. Amat memenatkan tapi happy lah. So tuan faham kerja saya lah. 100%. So bermakna dari situ. So bila yang tuan betul-betul serius buat bisnes, macam saya tanya tuan tadi sebelum recording tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, tuan kata bertukar bisnes selalu. Betul. You bermula dengan bisnes apa first kali? Okay, first kali saya buat cream puff tuan. Cream puff? Cream puff, bukan saya buat lah, wife saya buat. Okay, wife saya ni kenapa cream puff sebab dia kata masa kecil dia suka makan cream puff. Dia asal dia Kelantan. Dan cream puff di sana dia kata kulit okey tapi inti tak best. Dia guna inti custard yang solid tu, yang pejal sikit lah. Pejal, dia tak lembut. Ya, betul. Dan hilang di mulut. Yes, that's why dia start kita buat cream puff lah. Kita buat cream puff dengan oven kecil saja, oven butterfly yang bulat tu. Kita start masak, kita makan sendiri, kita bagi kawan makan. Kita dapat positive feedback lah. Tapi cream puff tu sendiri kita belajar kat YouTube je. Kita ambil cara ni kita combine dan kita sesuai dengan apa yang kita nak, apa yang kita rasa yang kita nak kan. So cream puff ni yang salah satu benda yang important things dia adalah dia punya inti tu sendiri, custard. Ni bulan-bulan puasa ni cerita pasal makan ni sedap. Saya jangan sampai saya buka puasa awal. So di situ lah kita start, kita buat sikit-sikit. Tapi makin lama tu makin alhamdulillah rezeki kita bertambah, orang order makin ramai tahu. So benda tu kita buat lah. Itu the first thing lah. And then biasalah bila bisnes ni ada naik turun kan. So bila kita baru berniaga ni, kita tak ada solid pegangan. Big Y tu dia tak kuat sebab kita tak belajar lagi. So dia goyang. Goyang, dapat bisnes ni maju, kita buat ni lah pula. Saya pernah menjaga barangan baju bayi yang kita ambil daripada China pun ada. Kita ambil dari supplier kat sini ada. Kita pernah pergi ke Bandung jual telekong, kain batik kain sarung pun ada. Kain batik tu kita pernah kena ni tau, custom pernah tahan tau. Kain pelekat. And then pernah satu masa kain pelekat ada extra. Kita orang pergi kedai, kita buat baju Melayu. Tiba-tiba lepas tu kan jadi trending terus. Lepas tu dah baju Melayu pula? Tak. Itu sampai situ je lah. Tapi trending pakai baju Melayu yang berkain jenis kain pelekat mencorak, pattern. Yang kotak-kotak tu. Saya tak tahulah. Tapi saya antara yang terawal yang buat. Kita pergi kedai jahit, kita nak buat kain pelekat ni baju. Dia pun ni nak buat baju. Okey, boleh dia kata. Kita buat. Tu alhamdulillah nampak jadi trending sampai sekarang ada kan. Itu salah satu benda lah. Bila kita buat jual baju tu, saya ada buat printing baju juga, printing merchandise, buat makanan untuk office, catering macam tu, pack food kecil-kecil lah. And then
Ada satu lagi, kita buat hamper. Hamper ni kalau corporate punya dunia memang heaven lah, sebab dia punya order, sekali order puluh-puluh ribu boleh dapat. Tapi dia menjadi drop sikit bila kerajaan gunakan no gift policy. Sama macam juga. So bila tu dah slow, kita balik cream puff, dan cream puff tu lah yang bawa kita naik to another level lah. Wow. Macam itulah. Dari sudut penceritaan Tuan Mio, sebenarnya dia macam setiap bulan dia tukar bisnes tau. Saya start bisnes 2006 kot. Wow. 2006 saya baru habis SPM. So anda tahu kan umur saya berapa? So bermaksud last kali macam mana you boleh decide no tak, industri kek adalah industri aku? Okay, dia balik kepada business cream puff saya juga. Saya buat daripada rumah, and then saya upgrade setapak lagi, tuan pergi ke kitchen. Kita buat kitchen. Dekat kitchen tu lah kita start belajar nak ada team apa semua, and then kita diversify kita punya perniagaan, kita tambah SKU. Kita buat kek, tapi kek tu kita ada staff yang buat, bukan kami. Kat situ kami belajar buat kek apa semua. And then kita nak besar lagi. Bila nak start besar lagi, kita mulalah mencari cikgu, siapa yang boleh buat dan kuantiti banyak. Dan kita pergi jumpa sahabat saya juga, which is Kru juga dulu. Saya jumpa, okay, tuan, saya cakap saya nak belajar buat kek cara banyak. And then saya ada sebut juga, kalau tuan nak buka cawangan dekat Shah Alam, kami nak jadi ejen. Dah nak jadi ejen pula. So bila dia ajar kami, untuk kami fokus kek lah. Dia ajar. Okey, dah habis belajar tu balik rumah. Bila itu saya dengan wife saya lah. Kita, abang, saya tak nak buat lah dia. Sebab memenatkan dia punya cara, method dah belajar, tapi no way kalau kita nak buat seorang, kan? Memang tak boleh. Yes. Kebetulan masa tu kita punya business dah start down. Kita dah start let go kita punya staff sebab tak boleh nak survive. And then sampai satu tahap di mana kami kira dah tak ada apa dah. Tapi asbab silaturahim, dan saya ada cakap kalau tuan nak buka apa ni, cawangan di Shah Alam, saya nak jadi ejen. Dia datang. Dan dia datang mencari kami sebabnya dia tengok usaha kami. Kami masa dulu ada buka booth dekat luar, jual-jual tepi jalan, jual dekat hospital. So kita boleh buat sales. Banyak sales. Kalau macam hospital tu, kalau orang menjaga tepi jalan, dia ada satu heaven tau kalau menjaga. Yang orang beratur je. Tak juga, di hospital ni saya tak tahu kenapa, kalau ada event orang makan-makan, hospital sales tinggi. Orang sakit tu pun kena makan kot. Wallahualam lah, sebab mungkin orang menunggu. Betul kan? Kita boleh buat sales satu hari dekat buka meja macam tu, daripada pagi sampai ke petang, boleh sampai 2,000, 3,000. Wow. Yes. So kami belajar lah, kami buat combo kan, macam mana kita nak upsell kan. Masa tu belajar tanya-tanya kawan lah, kita buat combo macam tu. So satu benda yang kita looking forward lah kalau ada hospital punya ni kan. Jadi sahabat saya tengok kesungguhan kita buat sale, dan dia kata okey, aku nak buka cawangan di Shah Alam. Tapi dia minta kita bekerja dengan dia. Dia tak nak ejen, bekerja. And then dia kata tak apa, aku bukakan satu outlet, kau jaga dulu. Masa tu kita pun dah antara dua je, kalau tak buat mungkin kita mati. So no choice, kita kena buat. Yes, accept. So bila dah accept tu, yang itulah dia ajar kami juga apa benda yang kami tak ada outlet sebelum ni. So kita belajar dengan dia. So dia beritahu macam ni. Okay, bila dah stable, dia cakap okay, now you take over dia tu. Di situ lah kita start collaborate. Okay, kita take over dia punya yang business kat situ. Kita go, memang kita all out kita buat. Dan kek memang kita ambil dengan dia. I see. Sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan actually dia dapat membantu satu sama lain. Dia produce, kami jual. Dia produce, kami jual. So tak ada istilah bersaing dan sebagainya. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang tu, alhamdulillah. Wow. Tapi satu tips juga untuk yang menonton ni, mungkin ada usahawan. Tadi Tuan Mio kata berniaga dekat hospital ni banyak untung. Ya. Sebab dia banyak customer lah, Dah semua kejap lagi pergi hospital. Carilah semua hospital nak berniaga. So, anyway, tadi kan kita ada bercakap tentang how you actually start dengan Titan. Oh, ya. Yeah. Okay. Kenapa? Saya tak tahu. Mungkin betul lah orang-orang selalu cakap, orang-orang terpelajar, orang-orang berilmu selalu cakap, berhati-hati dengan apa yang you niatkan. Be careful with what you wish for. Inilah contoh dia. Kenapa? Cuba tuan cerita.
Okay, actually last saya jadi kru lah. Balik ke belakang sikit. 2019 last saya jadi kru. Okay. Kru tu adalah dia punya event adalah The Last IMKK. The Last IMKK. Mungkin dia ada sinonim kot. Dia ada apa? Kesinambungan ni kot. The Last MKK, The Last Crew yang saya jadilah. So start dulu saya dah tak jadi kru lah. Saya fokus pada bisnes saya lebih. Sebab 2019 tu baru kita buka kedai kek. Kita fokus on marketing apa semua kan. So sampailah 2023, sorry. Tahun lepas? Ya, betul. Okay. Di mana alhamdulillah kita dah Allah izinkan kita buka dah sampai 4 cawangan. Alhamdulillah. Dan kita memang plan nak buka lagi banyak lah. Tapi kita nampak satu simptom di mana sepatutnya makin banyak kita buka kedai, makin banyak untung. Tapi sale dia sama macam tu je. Sama dengan 2 outlet, dengan 3 outlet. Tapi kos dah meningkat. Wow. Tu saya cakap, oi, ni cabaran ni kalau saya tak buat something yang di luar apa kemampuan saya. So mungkin possibility untuk kita tutup kedai tu ada tinggi lah. Dan saya ada orang di bawah saya yang ada anak apa semua, dia orang bekerja kan. So saya take that responsibility. Saya kata no, aku kena buat something yang luar daripada kebolehan dan keyakinan. So bila kita bersemang konteks Titan ni, dia bukan level biasa-biasa tau. Kita tahu nak masuk pun dah ada komitmen yang tinggi. Dan untuk berada dalam tu, kita tengok sampel-sampel yang Krishu dah keluarkan, bukan calon-calon orang lah. So a move to Titan sebenarnya bukan mudah. Kena prepare mental, fizikal dan juga team. Bukan kita saja, team kena ready kan. So kebetulan dari itu Dok ada keluarkan satu polycrisis punya isu. So saya dengar benda tak pernah dengar. Polycrisis apa tu? Kan? So poligami kot. Tuan dah. saya dah berkahwin tapi satu. Saja tanya. Bahaya tu satu. Okey, teruskan. So saya decide dengan wife saya kan, kita dah lama tak dengar Dok bercerita kan, why not saya join lah. So bila join tu, satu topik yang very interesting yang menyebabkan, oi bangun oi. Kau walaupun kau dah susah sekarang ni, depan ni lagi susah, lagi mencabar kan. So cakap satu topik yang begitu interesting dan saya banyak guna untuk saya kejutkan saya punya staff juga. Korang tahu tak, Dok cerita macam ni, korang kena ready tau. Kita akan facing satu apa ni? Satu jangka masa yang mencabar. Ni dah mencabar, lagi mencabar. So kebetulan pada ada sesi kedua, Dok ada cakap nak panggil orang untuk bercakap lah, tanya soal dalam kan? Zoom waktu tu? Ya betul, dalam Zoom. So bila Tuan Haji Nas dia lead program tu, dia jadi moderator. And then dia kata okey sekarang saya akan pilih soalan, siapa nak PM lah. So saya jalan PM. Then saya cakap saya nak. Saya cakap wife saya, kalau Dok pilih aku jadi Titan. Lama confident gila. Be careful of what you wish for. Lepas tu saya memang saya buat tanda je lah. Saya tengok, sambil tengok tu saya buat kerja kan. Tiba-tiba wife cakap, bang ni nama naik ni. Serius lah dia kata. Lepas tu saya jadi nervous tau. Saya jadi berpeluh, saya jadi gigil. Sebab apa, saya tak pernah bercakap dengan Dok directly. Sebab tadi ada kru pesan kalau Dok kata jangan. Kan betul tak? Betul. Itu masa kita orang jadi bodyguard Dok lah dulu kan. Dia kata kalau jadi bodyguard Dok ni dululah, sekarang tak ada kan. Kalau dia tak senyum, kau jangan senyum. Kalau dia tak cakap, kau jangan cakap. Betul ke ni kan? Tapi itu cerita dulu lama kan. lah. Zaman dulu. Lama gila lah tu. So bila ada peluang ni menjadikan saya jadi dalam minda saya, hati saya cakap, adakah ini satu seruan? Saya cakap kan. Memang kita doa sebab kita dah keadaan yang dah stuck, dah struggle dah ni. Kita stuck, kita perlukan bantuan kan. So kita pun tak tahu nak cari kat mana kan. Tapi bila benda tu jadi, tu yang saya bercakap, ini aku doa kot ni. Tapi saya cakap tu tak bersungguh, tapi dia macam nak sebenarnya. Yes. Dia dalam macam mana nak cerita Allah sentiasa mengikut sangkaan hamba-Nya. Mungkin kita dalam biasa ni kita cakap lah, biasa-biasa cakap kan. Tapi sebenarnya dalam hati, lubuk hati, aku nak Dok pilih aku kan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan. Cuma hari tu ada sikit peristiwa lah. Sebelum saya tu ada seorang tanya soalan. Dia punya soalan tu, Dok bila tanya soalan balik, dah explain dia tak faham. Dia berpusing-pusing kat situ. Last kali Dok cakap bang, sudahlah aku tak nak jawab. Siapa lah.
Cukup. Tuan Nasrul kata, Dok ni ada seorang lagi, tak apa. Nanti kita jumpa lain. Tapi saya consider itu saya dah dipilih. Cuma keadaan masa tu yang orang sebelum saya tu menyebabkan Dok rasa macam tension kan. Stress dia. Ya, itu pun dah pukul 10 lebih lah time tu kan, dekat pukul 11. So tak apa saya cakap, tak apa, tapi esoknya saya dapat invitation saya datang ke HQ. Jumpa dengan Tuan Nazrul juga. Dia beritahu macam ni, dia bukakan view baru lah untuk saya. So cakap, ini adalah sebenarnya the right choice. So saya balik bincang dengan tim semua. So dia kata, boleh, tapi kita buat yang terbaik lah, bagi yang sehabis baik. So itulah kami lakukan sekarang. Alhamdulillah, banyak perubahan. So dari situlah bermula betul-betul fokus kat dalam Titan. Betul. So what happened dekat dalam Titan? Daripada bulan berapa? 2013? 2023? Saya apply bulan 8. Okay. Tapi saya masuk bulan 10. Sebab saya nak readykan dia punya semua persediaan lah. Persediaan dari segi mental, fizikal. So inner circle meeting mana yang you ada? Saya masuk di yang baru ni, yang sebelum ni lah. M Resort? Ya betul. Di Damansara? Betul. Itu inner circle meeting yang pertama? Itu yang pertama. Tapi sebelum tu pun saya dah dapat perubahan. Apa jadi? Actually masa saya bersama dengan dia ada camp kan. Camp bagi tahu masa tu camp K lah. Dia bagi tahu. Tak salah camp K kot bagi tahu. Buat huddle. Okey. Saya mula-mula tu saya tak tahu huddle, tapi bila petang-petang tu kan kita ada huddle kan. Saya kata macam ni kot nak buat. Dan saya tanya camp lah, nak buat macam mana, dia explain. Itu saya terus buat. So bila saya dah start buat tu, saya nampak prestasi staff team di outdoor tu dia jadi meningkat. Dia macam, kalau sebelum ni kita jauh kan, saya dapat cawangan yang jauh. So saya tak berpeluang untuk pergi setiap hari di sebelum cawangan. So saya selalu berada di HQ, kita buat planning marketing, kita buat admin punya ni kan. So staff kat sana, tim kat sana tertinggal. Kadang-kadang ada yang cakap, bos dah lama tak jumpa bos, dia kata. Alah. Sebab saya dulu first outlet, saya berada di belakang peti. Itulah office saya. So staff di depan. Anything staff boleh refer terus. Hari-hari nampak muka. Tapi bila kita berada di HQ, kita dah buka tu HQ, dia jadi macam jauh. Tapi yang saya nampak yang menyatukan kami balik adalah hadirlah. Hari-hari nampak muka, dia report, beritahu masalah, kita bantu kan. Tapi bukanlah masalah panjang-panjang kita cerita lain lah. So yang mana kita boleh bagi tips, dan saya share apa yang saya dapat daripada Doc, saya sambungkan ke sana. So dia seronok, dia dapat balik apa benda yang dia nak sebelum ni. So bermula daripada huddle yang Cam suggest saja. Cam tu client account manager yang jaga all the titanium. Untuk tempat refer juga, tempat meluah perasaan juga. Sebab kat dalam Titan ni, all the titanium ni tak kesorangan. Kita memang ada spesifik client account manager yang jaga mereka ni. So itulah ceritanya saya join Titan. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya amat terasa lah perubahan dalam syarikat. Bukan setakat saya saja, tapi tim pun dapat energy untuk terus berjuang ke depan kan. Sebab sebelum you join Titanium pun you dah buat jutaan ringgit dah pun salesnya. So walaupun dah buat jutaan ringgit, you masih lagi rasa perubahan tu walau hanya beberapa bulan dalam Titan. Dan yang saya cakap, kita start tu kita dah start bergerak. Kita achieve kita punya highest sales of the month lah, dalam saya ingat bulan 11. Bulan 11 dah achieve dah. 2 bulan lepas you join. Ya, betul. Itu pun belum jumpa Doc lagi. Wow. Alhamdulillah lah. Tapi itu semua atas usaha sendiri. Maksudnya kita hanya suggest dan memberikan jalan macam mana nak buat. Betul. And you yang kena buat sendiri, betul tak? Kita still kena buat. Kalau tak buat mana akan jadi. Setengah orang kata dah ada semua ni, kenapa tak dapat lagi? Sebab dia tak buat apa-apa. So apa you nak cakap? Kadang-kadang orang mengharapkan macam dia datang belajar, besok tu terus jadi tanpa buat apa-apa. Itu tak logik lah. Sebab setiap benda yang berlaku mesti ada proses dia, kan? Macam kita tanam pokok lah. Kita tanam pokok, takkan kita ni tanam esok makan buah. Betul. Kan? Dia ada proses dia kita kena lalui, tapi yang penting buat. Kalau kita tak buat, tak jadi lah. Kalau kita tak tanam benih tu, tak naik lah pokok tu. Saya rasa sama macam makan juga kot. Kalau makanan tu ada atas meja ataupun dalam kuali, kalau kita tak pergi ambil dan berjalan kat sana, macam mana makanan tu nak masuk dalam mulut kita? Macam mana kita nak kenyang? Lapar lah kau. So anyway, kita nak tukar ke segmen yang seterusnya, tapi kita nak break juga dulu. Saya nak pesan kepada anda semua, teruskan subscribe on notification anda dan terus komen dekat ruangan komen tu, so that mungkin kita akan baca komen-komen anda untuk kita upgrade lagi kita punya podcast Wirausahawan. Jumpa anda kejap je lagi.
Tuan, tadi kita dah cakap pasal bisnes banyak sangat. Tapi kita nak tahu juga sebab ni edisi Ramadan. Okay. Mungkin you ada peristiwa-peristiwa lucu dulu tentang bulan Ramadan masa kecil ke, ataupun sampai sekarang masih lagi geng plastik hitam ke. Saya tak tahu. So macam mana? Okay, kalau peristiwa lucu ni biasanya di waktu kecil kita lah. Waktu kecil kan. Waktu kecil kita buas. Tu in terms orang Perak lah. Itu orang Perak? Orang Ya, Perak orang mana? Perak. Saya di Ipoh. Ipoh, okey. So masa bulan Ramadan tu yang saya ingat lah, kita main meriam tin. Oh, yang cucur macam tu tu? Okey. Kita dig tanam kan. Dan kita main. Masa tu orang pergi sembang tarawih. Saya duduk main meriam tu kan. Bila ayah balik, tadi dengar tak ayah? Pasal ayah tu cakap Allah. ke dia sekop dengan tin tu. So itulah kenangan yang memori kan. Kita pernah lah main benda tu kan. Tapi zaman sekarang memang jauh sekali. Sekarang dah tak ada dah. Ya, betul. Zaman-zaman tu saya tak tahu penonton-penonton kita ni tahu tak meriam tin tu macam mana. Mula kabaik kan. So itulah antara yang ni lah. And then biasalah macam curi-curi minum kan. Masa kecil biasalah. Kecil-kecil. So itulah antara peristiwa yang saya ingat. And then bila dah besar sikit tu, bila kita dah sekolah menengah, kita tengok pula ramai pula geng yang tak puasa. Yang sorok-sorok kata puasa tak puasa kan. Ada yang naik motor lalu-lalang, makan, tersenyum tengok kita kan. Tu zaman-zaman tu lah. Tapi tu zaman-zaman yalah masa kecil-kecil kan. Masa sekolah menengah kan. Itu kan antara umur-umur yang orang kata mencabar untuk puasa. Betul. Sebab sekolah rendah okey lah, budak-budak lagi. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, kan dah lain sikit vibe dia kan. Adakah masih lagi tuan pun berada dalam keadaan macam puasa tak puasa? Ikut kawan-kawan ke macam mana? Alhamdulillah lah. Mak dan ayah saya ajar saya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang bila dah sekolah menengah tu memang alhamdulillah full lah. Saya tak ingat pun, saya rasa full kot. Saya tak pernah sakit kot. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau saya masih lagi ada pengakuan. Yang kadang kita demam, kadang kita tak bangun sahur. Adakah tak bangun sahur tu boleh menjadi reason sebenarnya tak puasa bagi tuan? Saya rasa jauh sekali lah. Memang tak lah. Tak mati pun. Sebenarnya kan? Betul. Bila kita dah besar-besar dah tua-tua. Psikologi je kan? Macam haus. Betul. Tapi sebenarnya tak matilah. Cuba lain dulu, kalau ada sakit, ada tu lain excuse kan, tu lain lah. Itu lain. Tapi bagi saya, sahur ke tak sahur ke, rasanya kalau kita dah besar, dalam usia yang sebegini, saya rasa tak ada masalah. Kita boleh kawal. Yes. Kita yang boleh kawal diri kita. Lagi bila kita boleh kawal emosi, bila kita tahu apakah akibat dia, apakah kerugian kita. Kita tahu the values, baru kita akan rugilah kalau aku buka puasa, rugilah kalau aku tak puasa kan. Kalau rugi tu saya percaya sebab masa saya tak puasa dululah. Kita dah terbuka puasa, lepas kita minum sikit ataupun makan sikit tu je, lepas tu kita rasa macam dah kenyang, lepas tu macam rugi kan? Lebih baik aku puasa tadi. Sikit je kan? Sikit je. Allah uji sikit je. Kena balik kat muka kau Tapi betul. Tapi apa yang kita nak cuba sampaikan, sebab kita dalam bulan puasa ni kan. So kalau ada rasa macam nak makan, nak minum, kena bersabar. Kalau tuan sini kalau lapar dahaga, tuan buat apa selalu? Nak divert your mind tu, tuan buat apa selalu? Macam saya cakap lah, value kan. Satu, kita cakap kita ni sebagai, macam saya dah jadi seorang ayah kan. Takkanlah kita nak buka puasa, anak kita pun puasa, yang kecil-kecil lagi lah. Tak tahu kan, dia tahu puasa. Kalau kadang-kadang kita cakap jangan buka puasa kalau nampak kawan minum kan, teman yang sekolah rendah kan, don't ikut. Tapi kita takkan kita nak. Betul juga kan? Kan, budak kecil boleh buat, takkan kita tak buat. Simple je. Mungkin cara kita manage emosi kita kot. Macam tuan kata kena divert benda lain kan. Sibukkanlah diri kita dengan benda lain, insyaAllah. Kita alihkan perhatian. Kalau sibuk nanti penat. Satu, rehatlah dulu, duduk kan. Tidur, ambil power nap sikit. Kita nak balik. Sebab dalam bulan puasa ni saya rasa ada yang masuk kerja lambat, balik awal selalunya kan. Betul. Sebab waktu bekerja tu ada yang dipendekkan mengikut organisasi dia orang masing-masing lah. Kalau bulan puasa ni, apa yang you tunggu-tunggu? Sebenarnya tarawih lah. Tarawih lah. Malam tarawih. Sebab di tempat saya tu
Dia bukan nak apa masuk baku angkat sendiri tapi di tempat saya tu untuk menjadi Bilal tarawih tak ramai. Saya dengan sahabat saya seorang lagi. So Tuan Bilal? Boleh lah biasa-biasa je. Sebab kita nak menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tak ada orang nak buat, siapa lagi nak buat? Siapa macam mana nak jalankan majlis kan? So benda tu kita kena buat lah, because have to. Dan so basically kalau bulan puasa je, sepanjang bulan Ramadan tu you akan ada bersama-sama untuk tarawih? Depends, sebab kita ada rotation. Sebab saya pun dekat dalam bisnes pun kita ada juga buat, kadang kita pun dengan staff kan. Betul, ada berbuka kat luar dan sebagainya kan. Betul. So depends dengan jadual macam mana kita susun lah. Tapi saya akan rotate, insyaAllah kita akan rotate dengan kita sahabat saya, jiran tetangga je lah. So menjalankan tanggungjawab. So kita kena buat lah. Masih lagi ada masa tau tuan-tuan. Siapa kata usahawan tak ada masa untuk satu beribadah lah, obviously. Boleh arrange, insyaAllah. Boleh arrange kan sebenarnya. Sebab bagi saya dalam setahun, bulan puasa adalah salah satu bulan yang sepatutnya kita fokus. Betul. Even Datuk Wira sendiri, dia tak akan buat kelas pada malam hari sebab nak kerjakan tarawih. And kebanyakan masa beliau pun sebenarnya akan buat umrah setiap kali bulan puasa. So saya rasa bagi usahawan, memang kita kata lubuk emas pada bulan puasa untuk berniaga dan sebagainya kan. Tapi kenalah luangkan masa sedikit. Actually Tuan Mas, saya nak share satu lah. Yang saya pernah belajar. Ini kataan ni daripada Azam Sabtu. Okay. Dia kata manusia ni sebenarnya bukan boleh tak boleh tau. Kau nak ke kau tak nak? Nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak je. So kalau boleh tak boleh bergantung kat kita sendiri kan. Okay. Itulah depends lah. Kalau kau nak kau buat, kau tak nak tak payahlah buat. Dua je, antara dua je. Kita nak ke tak nak. Sebesar apa rahmat bulan puasa ni kalau tuan boleh kongsi? Masya Allah. Saya rasa bulan puasa ni, dia kan kalau macam hari-hari lain kan, macam hari biasa, bila kita nak buat satu ekstra tu, dia akan menjadi banyak cabaran tu. Tapi bulan puasa ni, kenapa kita mudah nak buat, walaupun ada cabaran, tapi mudah nak buat sebab apa tau? Semua orang buat. Sekali, kita semua sekali. So cabaran tu menjadi less. So kalau kita tak buat, bila kita nak buat? Dan tentu bulan lain kita tak buat. Sebab kita tengok orang semua buat kan, kita tak buat kan? Ya. Contohlah macam tahajud kan. Kita kalau bulan puasa tu kita bangun awal. Nak sahur. Takkanlah kita bangun selepas sahur. Betul. Tak logik kan? Kan lapar pula. Tak puasa pula. Mengawal sikit je. Macam saya alhamdulillah lah, bila wife dengan maid prepare makanan, kita ambil kesempatan bangun sekali dengan dia nak prepare kan, kita bangun. Kita ambil wuduk. Kalau mandi, kalau sempat mandi, kalau tak ambil wuduk, tahajud dulu. Tu baru sahur. At least lah kita boleh dapat, tak kata 100% setiap bulan puasa, kalau kita dapat 50% pun okey lah daripada tak ada. Yes, daripada tak ada langsung kan. Hari-hari lain wallahualam lah, kalau kita bangun, kita buat lah. Tapi ni dah ada asbab kan. So pokok pangkal je lah, nak tak nak je sebenarnya. And how you arrange waktu tidur you. Ya, betul. Kadang ada yang kata kan kita disunahkan ataupun apa orang kata kena habiskan at least satu Al-Quran dalam bulan puasa, suruh khatam dan sebagainya. Betul. Kan. Ada juga yang kata memang kena stay back sampai pukul 11 lah, tapi benda tu kan boleh buat in between apa pun pekerjaan yang you buat. Betul. Untuk kita habiskan seluruh macam untuk kita khatam Quran. Nak ke tak nak? Kan? Sebenarnya ada masa sebenarnya. Jawapan untuk diri saya jugalah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bulan puasa ni juadah apa yang ditunggu-tunggu? Macam tak ada pada bulan-bulan biasa. You pun suka pergi bazar mana? Saya rasa ada je bulan puasa ni, tapi tak tahu bila bulan puasa tu dia macam menu wajib. Mengidam hari-hari. Ya, kalau macam saya sendiri kan, kalau macam wife saya, dia suka murtabak. Murtabak mana paling sedap yang dia pernah cakap? Ada dekat section 19 tak salah saya. Saya tak ingat nama murtabak tu, tapi setiap tahun dia cari. Dia akan beli. Kalau pergilah bazar Ramadan, dia akan beli. Confirm akan beli. Tu satu menu dia lah. Untuk anak saya pula roti john. Macam hari-hari biasa tak ada roti john kan? Kan. Mungkin dia mudah dapat kot. Bulan puasa mudah dapat. Di jalan kadang bukan dekat bazar Ramadan pun. Kat tepi-tepi mana-mana mesti ada. Dia janji ada. Janji ada, dia orang dapat makan. Okay, alhamdulillah. Kalau tuan sendiri pun sama juga murtabak? Saya sendiri saya kalau bulan puasa saya suka makan buah Melaka. Onde-onde lah salah satunya. Tapi tu lah, lagi lain pun ada je kan. Tapi tak tahu dia nak. Bulan puasa je pelik nak benda tu. Selalu sama hari ni tak nak. Kalau dia macam saya mungkin dari konsep ni kot. Dia lebih kepada emosi kot. Bukan macam mana nak kata sebab
rutin bila bulan puasa kita buka puasa sama-sama dengan family. Bila buka sama-sama, kita mulalah tengok dia ni suka makan ni, dia ni suka makan ni. So benda tu yang kita hadirkan untuk mereka. So as a pengumadan jugalah kita cari, kita bagi kan. Sebab dia dah puasa ni. Ya. Tu satu lagi kita nak menyampaikan hajat orang. Itulah kita buat. Kalau selalu tuan memang buka berpuasa satu family lah. Ataupun biasanya kalau saya di rumah, kalau tak ada event kat luar, dengan family lah. Saya akan make sure kita makan sama-sama, berbuka. And then lepas berbuka tu, biasalah kita pergi ke surau lah, kat bawah. Sepanjang bulan Ramadan yang you dah bergelar usahawan ni tak, selalu kita akan ambil inisiatif satu puasa tu mesti kita nak berbuka dengan family. Pernah tak you terlepas momen tu? Pernah. Kadang-kadang kita, masa saya bisnes kecil-kecil dulu lah daripada rumah kan. Kadang kita buat delivery. Delivery cream puff tu kita buat, hantar jauh ke KL. Bayangkan KL kalau pergi time pukul 4 nak balik sini sebelum puasa. Tak keluar dari KL. Kan? So kadang-kadang sangkut lah. Kadang ada event kat luar. Tapi kita make sure anak kita settle lah kat rumah. Setakat ni Alhamdulillah lebihnya bersama keluarga lah. Lebihnya bersama keluarga. Ya, betul. Tapi berbuka puasa ni orang kata jangan melebih-lebih. Ya, betul. Kadang kita semuanya nak ada atas meja. Yang lebih tu kalau pergi berbuka puasa, kalau pergi bazar Ramadan. Adakah sebab tu tuan mengelak untuk pergi bazar Ramadan? Ya, saya dah berapa tahun saya kurang sangat pergi. Kalau ada pun saya beli tepi-tepi jalan je. Saya tak nak bersesak-sesak, buang masa pada saya lah. Dia masing-masing ada pandangan masing-masing kan. Ada orang dia rasa macam dia terhibur, dia healing pergi bazar Ramadan. Tak ada masalah, tapi bila berbelanja tu masing-masing tahu kan nak kontrol macam mana kan. Bercakap pasal kontrol ni, sebab kita dekat podcast ni, kita ni suara rakyat. Kita boleh bercakap apa saja. Macam mana pandangan tuan tentang bazar Ramadan zaman 90-an kita dulu, zaman 80-an dengan bazar Ramadan sekarang? Harganya macam mana dan sebagainya. Apa tuan nak komen? Itu kalau kita tengok kan memang susah nak kawal lah. Sebab dia bergantung pada ekonomi semasa kan. Kalau macam dulu nasi lemak zaman saya kecil dulu, nasi lemak 50 sen pun ada. Itu besar, banyak lah. Tapi sekarang susah nak dapat. Yang paling murah pun saya rasa RM1 kan. So begitulah kita dalam konteks perniagaan. So kita naikkan harga bukan suka-suka, ada sebab. Mungkin supplier naikkan harga sebab betul. Itu harga pasaran terkini. So kita kena ikut lah. Cumanya dari segi hukum pun kita tak boleh lah nak naikkan harga setinggi-tinggi sampai 150%. Tak boleh lah. Yes, betul. Berpada-pada lah. Berpada-pada. And then kalau macam berniaga di bazar Ramadan, bergantung kalau macam tempat tu ramai orang. So margin kita banyak lah kat situ. Tapi janganlah kita naikkan melampau kan. Yang mana yang seadanya sebaiknya lah. Sebaik-baiknya. Ya, janganlah betul. melampau sangat. Kan Tapi jual kari pau oksigen. Dari segi harga tu kita tak boleh nak kawal lah. Kau pernah beli kari pau oksigen tu? Pernah. Tapi ada yang sedap juga. Pernah Ada. Kadang-kadang saya rasa dia tak perasan lah tuan. Betul. Okey, saya nak share saya punya pengalaman juga lah. Okay. Saya pernah buat puff pastry. Inti dia ada sardin lah, macam-macam lah. Inti apa ni? Kentang, ayam, daging kan. Okay, kita buat memang kita buat dengan sepenuh hati. Okey, kita kepit, kita bakar, ini kita serve, kita hantar pada kedai lah, maksud saya supply. Okey, dia keadaan dia begini, bila kita gunakan heater, contohnya ini puff punya konteks lah. Ilmu Kita letak dalam heater tu dia dalam heater dia ada air tu kat bawah untuk make sure kelembapan tu ada. Tapi kalau kita tak jaga air tu, dia akan betul-betul kering. So konten-konten yang ada moisture dalam puff tu dia akan hilang. So dia akan jadi angin. So dia akan kembung. Dia tak jadi kembung, tapi inti dalam tu dia mengecut. Sebab air dia, moisture dia semua dah habis. Lepas tu dia jadi ada ruang. Betul. And then saya dapat komplain dan dia kata kecewa kenapa saya bagi puff angin. Puff angin Saya cakap, tuan, kami ni produce memang betul-betul penuh kita buat. Kita tunjuk proses buat dia macam mana kan. Tapi itulah, itu rancangan Allah untuk kita belajar. So kami dapat ilmu ni. Maknanya bila letakkan pastry dalam warmer tu, make sure air dia kita jaga. Kalau letak, nanti dia akan kering sekering-keringnya. And then puff tu pun tak boleh lama sangat. Dia akan, dia fresh sebenarnya. Tapi tak sedap lah, dia jadi dry. Betul. Saya rasa yang isu-isu kari pau
oksigen ni. Bukan saya nak backup usahawan, tapi logiknya tuan, Yes, takkanlah yes. selama sebulan dia nak buat perkara yang sama sebab orang membeli dengan dia hari-hari. Ya, betul. Mungkin dia tak perasan, dia tak belajar kesilapan dia. Exactly. Dan kemungkinan tak ada orang feedback dengan dia. Bagi tahu, Kak, ni kali Pak oksigen ni katanya, oksigen ni, Pak. Ha. Tolonglah tambah inti lagi kan. Ya, Takkanlah betul. dia tak ubah. Betul. Takkanlah dia tak nak jual kari pap dia yang hari-hari dia buat tu kan. Melainkan macam saya cakap ni, dia nak buat macam tu. So kita tak boleh buat apa lah. Tu tak boleh buat apa. Ha. Nak ke tak nak? Kalau daripada persiapan raya, selalunya macam mana? Walaupun ni baru minggu pertama puasa, tapi itulah. Sekarang ni kita tengok trend orang semua awal kan. Sebab dia takut bila bulan puasa pun sekarang orang tutup dah. In fact, sekarang 2 minggu sebelum tu dah tutup dah. Orang tempah baju dah tak ada dah. Ya. Even sekarang ni kalau kita pergi kedai, ada setengah kedai yang tak terima tempahan. Betul. Tapi saya saya suka beli je lah yang untuk anak-anak semua kan. Ready made je lah, senang. Ready made. Kecuali saya lah. Saya ni special sikit. Desain semua. Saya tubuh ni dia lain sikit daripada orang lain kan. Saya ada cabaran sikit lah nak mencari baju. Tapi setakat ni Alhamdulillah semua ada lah. Maknanya kita bulan puasa kita akan start keluar. Itu menjadi salah satu kita punya rutin jugalah. Bila bulan puasa keluar nak cari baju apa semua kan. Kita tak buat sebelum puasa. Tapi bergantung kepada pilihan masing-masing kan. Sebab bulan puasa je orang akan sibuk, busy dan sebagainya. Tapi yang ada saya terfikir juga, kenapa tak sediakan awal? Tuan rasa kenapa? Prepare awal lebih bagus kan. Prepare awal lagi senang kan. Betul. Daripada last minute, malam raya pun nak pergi cari songkok tu saya. Itu kalau ada raya mengejut. Ya Allah, malam raya terkejut tu. Apa jadi kat tuan lah? Itu tiba-tiba kita tahu nak raya kan. Terus plannya, kebetulan pula kita orang punya kedai, kebanyakan pekerja dia adalah kampung di sini. Senang. So mudahlah, cuma dia orang terpaksa arrange, ada yang kena balik untuk masak rendang. Saya pada malam tu tengah tampal wallpaper dekat rumah mama saya. Tiba-tiba date raya, santan tak ada. Itu memang mencabar semua. Betul. Di isu santan. Isu santan yang utama. Lemang tak dapat jadi, tak ada santan. Betul. Lemang kan? Pagi raya baru sampai. Ya. Kami pun balik selepas raya baru kami balik. Tapi itu adalah sejarah kan? Sejarah. Saya rasa tak pernah jadi sebelum ni. Tak pernah jadi lagi. Yes, tapi bila kita fikir balik macam PKP lah, bila mula-mula masa kita hadapi tu rasa macam susah kan. Tapi bila benda tu dah berlalu, dia kata macam satu pengalaman buat kita yang kita rasa macam best lah kita nak cerita. Ya. Kan? Ni macam bila balik kerja, balik office kan, macam mana raya mengejut? Semua yang ada tim kita yang raya dalam bas sebab nak balik kampung. Ya, betul. Itu pun nasib baik dah boleh balik. Ya, saya rasa ramai juga ada dalam keadaan macam tu. Hari raya pertama tu baru ada yang dalam bas, yang dalam flight baru nak balik. Betul. Mesti semua macam bersedih kan dengan tak boleh raya kat dalam bas. Tapi Alhamdulillah tuan selalu beraya kat mana? Saya selalu beraya di Ipoh. Di Ipoh. Ipoh kat mana sebenarnya? Ipoh di Kampung Manjoy. Manjoy. Kalau ada orang Manjoy kat dalam kan. Assalamualaikum orang Manjoy. Mungkin boleh raya dapat duit raya tahun ni. So orang Manjoy lah. Ya, betul. Wife saya orang Kelantan. Kelantan. Kita kalau macam dulu masa parents dia ada, kita balik jugalah. Tapi bila parents dia dulu dah tak ada ni, kita balik kemudian. Biasanya orang Kelantan raya haji, raya Adha, tak silap saya, meriah. Tak juga. Tak juga. Dia cuma sambutan dia tu lebih terasa lah kat sana kalau raya haji ni. Lebih kurang je. Lebih kurang je. Cuma kat sana tu lah. Sebab dia punya nilai kan, dia punya culture kan kat sana kan. Selalu kalau bulan puasa berapa lama itu tutup kedai? Bulan puasa pula raya. Untuk raya kita tutup 5 hari biasanya. 5 hari. Kita cuti panjang sikit sebab kita beri keutamaan pada staff lah. Sebab kita buka bukan 24 hours, setiap hari. Setiap hari kan sebenarnya. Ya, kita jarang kita cuti. Cuti kita hanya raya saja. So raya dia panjang sikit. So maknanya pekerja tu semua ada rotation lah. Betul. Betul. Yelah, kedai kek, mana ada kedai kek yang tutup? Hari-hari ada orang jadi. Hari-hari ada orang jadi. Kalau tak buka kedai kek, siapa nak sambut hari jadi dia? Kedai kami kalau tutup satu hari, ramai orang datang mencari. So saya jadi serba salah. Sebab saya tak nak serve dia orang. Itulah salah satu benda yang kalau tutup tu saya bukan, yelah tutup kita sale tak masuk kan. Tapi satu lagi benda yang saya concern adalah orang datang tu kita hampakan harapan dia. Itu yang kadang tu saya tak boleh nak move on jugalah. So kita nak sampai hujung-hujung podcast ni sebenarnya. Tapi saya nak tahu, mungkin tuan boleh cerita sebenarnya kek Malaya ni apa yang you offer dekat luar sana? And dekat mana diorang boleh cari you? Okay, Alhamdulillah. Kek Malaya ni adalah satu kedai kek yang special sebenarnya pada diri saya, kepada semua
pelanggan sebab kita menyediakan kek yang harga mampu milik untuk semua orang. Harga rahmah. Tapi dari pilihan lah kita sebab kita hadir dalam feel bakery ni adalah kita memberi pilihan kepada orang lain. So kalau macam dia ada situasi nak bajet, boleh datang ke kedai kami. Kita ada kek yang serendah RM25, whole cake whole cake RM25, 6 inci. Kek sama macam biasa, 500 gram punya segmen. Which is ada 4 lapis, ada banyak flavor, dia flavor buah lah, flavor buah, and then dia ada coklat. So ini antara sales kita yang paling tinggi best seller lah. Best seller, yes. And then kita ada juga kek premium. Kita ada red velvet, moist cake, sama macam kedai-kedai yang lain. Preset utama tu ada. Total semua jenis kek kita lebih daripada 20 jenis. Lebih daripada 20 jenis. Wow. Itu tak termasuk kek aiskrim lagi lah. Ada juga kek aiskrim. Ada kek aiskrim. Which is kek aiskrim kami, harga, percayalah, harga yang mampu milik, dengan RM75 dah boleh dapat. Oh, kalau tak 100 lebih tau. Yep. And then kita punya yang 1 kilo punya kek, kategori 1 kilo, tapi dia sebenarnya 1.7 kilo dengan harga RM90 lebih. Tu boleh makan satu office tau. Yes. Itulah. That's why lah kita memberi pilihan lah kepada customer. Untuk nak dapatkan kami punya produk, mungkin nak buat, ada yang nak custom cake, yes, wedding boleh, dan sebagainya. Cuma custom cake ni kita tak buat semua jenis kek. Sebab kita lebih menumpukan kek yang kita boleh bantu dia untuk dapatkan kos yang lebih murah lah. Kadang-kadang kek yang cantik-cantik ni dia gunakan fondant. Fondant ni ada gula-gula yang keras so dia boleh bentuk-bentuk kan. Itu sebenarnya consume masa yang tinggi lah untuk kita buat dengan harga yang mahal sebab dia involve skills. Lepas tu nak makan pun tak ramai orang makan fondant tu. Yup. And then biasanya kalau ada orang nak macam tu, kita cuba transformkan dengan apa yang kita ada, which is kita pakai cream, buttercream, kita ada fresh cream, kita boleh customkan hampir sama lah. Dia tak exactly sama, hampir sama dan harga yang jauh lebih murah. Macam mana nak contact? Okey, untuk anda yang berada di sekitar Shah Alam, kita ada 3 cawangan untuk Shah Alam saat ni. Kita ada di Oleh-Oleh Seksyen 18, di dalam Oleh-Oleh Mall di ground floor. And then kita ada Seksyen 28 Taman Alam Megah, berada dekat Petronas, simpang traffic light nak pergi ke Bukit Lancong. And then kita ada di U3 Subang Perdana belakang airport, which is yang itu adalah satu-satunya outlet kami yang kami make up. Nampak ada konsep cantik kedai itu, insya-Allah. Boleh datang ke sana. Ataupun orang di Ceras boleh dapatkan di Taman Pertama Ceras dekat dengan MRT. Dekat dengan Taman MRT. Pertama, betul. So di sebelah 7-Eleven. Orang-orang KL pun boleh cari lah. Yes. Setakat ni kalau untuk delivery kita gunakan Lalamove. Cumanya saya nak bagi tahu, kita menggunakan kereta, kita tak gunakan motor. Sebab kita tak nak menghampakan harapan orang yang sampai dah terbalik dah. Ya, kadang-kadang dia ada secepis hati dia letak kat situ untuk sampaikan kepada orang lain. Secepis hati. Betul. Tapi sampai-sampai rosak. So saya tak nak. That's why yang saya cakap kat tim, kita hanya gunakan kereta. Kita tak gunakan motor. So memang jaga kualiti kek yang akan sampai dekat customer. Sebab itu hajat orang. Pada saya besar sangat hajat. Sebab kek kan? Ya, betul. Fragile kan. So untuk kontak boleh pergi je ke Facebook kami, Facebook di Kek Malaya, ataupun di TikTok pun ada Kek Malaya. IG ada? IG pun ada Kek Malaya. Cuma sebelum ni kita ada carry nama lain. Sebelum kita convert, kita ada kedai kek Shah Alam dan kedai kek Alam Mega. Mungkin boleh cari di sana jugalah. Dan boleh kontak melalui sana, insyaAllah kita akan assist. Baik. Raya nak cari kek kan? Cari. Kek tapau boleh bawa balik kampung. Ada beberapa minggu juga lagi. Ya, tak lama dah. So, ini soalan wajib. Baik. Okay. Kat podcast Wirausahawan ni kita akan tanya soalan ni. Boleh tak tuan describe Datuk Wira Dr. Haizan Osman di mata tuan sendiri? Masya-Allah. Satu insan yang begitu istimewa. Bukan macam orang lain lah yang saya nampak. Dia always ada satu energi yang tinggi. Saya pun tak tahu macam mana dia dapat, macam mana dia boleh maintain. Tapi benda tu yang dia perlukan oleh orang lain lah sebenarnya. Dia dapat transfer the energy dia pada kita untuk kita terus bergerak lah. Sebab dalam berniaga ni tak seindah sebenarnya yang orang nampak. Dari luaran ni memang nampak macam best saja kan. Tapi sebelum dapat best tu, cabaran dia tuan macam-macam, masya-Allah. Saya tak boleh nak describe dengan cabaran dia. Tapi untuk kita berada untuk kita berdiri tegak lah, kita kena ada bimbingan. Kita kena ada
sentuhan secara langsung daripada orang lain yang dapat carry duit lah. Saya nampak Dr. Azizan Ustaz istimewa lah tuan. Saya pun tak boleh nak describe. Mungkin kalau orang yang dah join the circle, dia tahu macam mana. Tak kenal maka tak cinta. Ya tuan, betul. Last, pesanan you mungkin dalam industri F&B punya usahawan, ada apa-apa yang you nak pesan? Okey, untuk anda yang berada dalam industri usahawan, terutama dalam bidang F&B lah. F&B sebenarnya satu industri yang mencabar sebab harga dia akan berubah sentiasa. Dia tak akan maintain pada satu tempat. So kita kena kuat lah. Kita kena kuat dan kita kena selalu always fikir untuk improve dari hari ke hari. Capai satu benda, capai satu target, kita fikirkan yang lain. Even kita kena plan pun sebenarnya jauh ke depan, apa kita nak buat next. So untuk sentiasa berada di level yang tinggi, konsisten, kita kena ada third party untuk tengok kita daripada luar, bukan dalam saja. So method yang saya gunakan adalah method Joint Titan sebab kita ada guidance, and then akan dapat latest info mengenai ekonomi dunia pun kita akan dapat. So kita boleh prepare awal. So kalau kita tak ada group circle yang macam ni, mungkin kita tak aware awal, dia bukan tak bagus, cumanya kalau kita dapat prepare lagi awal, dia lebih bagus. Untuk prevent. Sama juga macam doktor kan, bagi ubat bukannya, kadang-kadang ubat yang untuk mencegah je. Kadang kita tak sakit tu pun, tapi dia akan tahu that's sakit yang you ada tu akan lead to penyakit ini. Yap, betul. So teruskan berdiri, tapi make sure kita ada circle yang bagus. Kita cari circle yang dapat membantu kita lah. Jangan cari circle yang lebih rendah ke bawah daripada kita. Kita cari yang lebih atas supaya kita boleh jadi seperti mereka. Kalau kita cari yang sama-sama macam ni, dia akan maintain lah. That's why kita kena always improve ourselves setiap masa, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Bukan kita tak boleh berkawan dengan orang bawah, tidak boleh. Cuma nak memilih circle untuk belajar. Tu you kena pilih circle yang betul. Jadi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga jumpa saya. Belum puasa panas-panas ni. Sanggup datang recording podcast ni, and we wish you all the best. Dan saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya juga. Takut-takut tak jumpa. Boleh, insya-Allah. Selamat Raya tuan. Selamat Raya, selamat Raya. Maaf Cik Martin. So anyway, kepada anda yang dah menonton podcast ni, terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda. Teruskan subscribe, on notification anda, dan yang paling penting sekali, komen, berikan feedback kat ruang komen tu, dan boleh kongsikan juga podcast ini di platform anda masing-masing supaya ramai lagi boleh menonton dan mungkin mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita bualkan sepanjang almost 1 jam kita bersiaran ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan selamat berpuasa kepada anda semua. Jangan tinggal-tinggal puasa bagi yang boleh berpuasa, dan yang tak boleh tu kita nak buat macam mana. Dan teruskan banyak bersedekah pada bulan puasa ni, salah satu perkara juga yang boleh kita kutip untuk bulan puasa ni. Dan jaga kesihatan anda. So kita jumpa dalam podcast Wirausahawan episod yang seterusnya. Sementara itu, jaga diri anda, semoga urusan anda dipermudahkan, dan semoga anda kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Love from Richard. Bye.